Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Taala. Dapat kita sambung Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in. Kita berhenti pada perbahasan tambahan syarat tamyiz. Tambahan syarat tamyiz. Muka surat 113. 113. Tambahan syarat tamyiz. Sambungan daripada minggu lepas. Baik. Apabila pendarahan telah melebihi 60 hari 60 malam. Pendarahan ni dengan maksud selepas melahirkan. Apabila pendarahan telah melebihi 60 hari 60 malam serta telah memenuhi syarat tamyiz, maka darah lemah yang keluar sebelum darah kuat dihukumkan sebagai istihadah jika tidak melebihi 15 hari 15 malam. Bila pendarahan lebih 60 hari, lebih 1440 jam. Kemudian ada syarat tamyiz. Apa maksud ada syarat tamyiz? Iaitu memenuhi syarat tamyiz, iaitu ada darah kuat dan ada darah lemah. Yang mana kita tahu darah kuat adalah nifas, darah lemah adalah istihadah dalam masalah ni. Cukup syarat tamyiz. Jika darah lemah yang keluar tu sebelum darah kuat, maknanya kita dah bahas pada muka surat yang sebelum, jika darah yang keluar tu darah kuat, kemudian darah lemah. Ini dalam masalah nifas. Lepas melahirkan, keluar darah kuat, kemudian keluar darah lemah. Yang ini kita dah bahas sebelum ni, iaitu darah kuat adalah nifas, darah lemah adalah istihadah. Ini syarat tambahan syarat tamyiz ni, macam mana kalau keluar darah lemah dulu. Lepas melahirkan, keluar darah lemah, kemudian lepas tu baru keluar darah kuat. Ini syarat tamyiz dia. Jika darah lemah yang keluar sebelum darah kuat, lepas melahirkan keluar darah lemah, lepas tu baru keluar darah kuat, dihukumkan sebagai istihadah. Darah lemah tadi yang keluar awal-awal, istihadah dulu. Istihadah dulu.
Jika yang keluar dulu ni, yang keluar awal-awal ni, tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kalau macam tu keadaannya, darah lemah yang mula-mula tu adalah istiadah. Darah kuat selepas daripada darah lemah tu adalah darah nifas. Darah lemah selepas darah kuat juga dihukum istiadah. Kalau ada lagi lah. Kalau ada berterusan darah kuat, darah lemah, lepas tu keluar darah kuat. Lepas tu darah lemah balik. Setelah melahirkan ni. Yang darah lemah keluar balik tu juga adalah istihadah. Perhatikan beberapa contoh berikut. Tengok contoh tu. Tengok contoh. 9 hari merah, 20 hari hitam. 9 hari merah, 20 hari hitam lepas melahirkan. Dalam masalah ni, nifasnya adalah 9 hari merah dan 20 hari hitam. Dua-dua. Kenapa jadi macam ni? Kerana tak melebihi 60 hari lagi. Maka keseluruhannya 19 hari merah dan 20 hari hitam, kedua-duanya adalah nifas. Bukan 9 hari merah ni istiadah, 20 hari hitam ni nifas. Tidak. Sebab apa? Selagi tidak melebihi 60 hari 60 malam. Selagi tidak melebihi sebanyak-banyak nifas, maka semua adalah nifas. Sebab tak lebih. Dia sama dalam masalah haid juga kan. Jika datanglah darah kekuatan dia, lemah, warna merah, warna hitam, jika tak melebihi 15 hari 15 malam dalam masalah haid, maka tidak terpakai tamyiz tadi. Tidak terpakai darah kuat atau darah lemah. Kerana semua darah tadi adalah haid, dalam masalah haid lah. Begitu juga dalam masalah nifas. Jika tak melebihi 60 hari 60 malam, 1440 jam, maka darah yang datang walaupun mempunyai kekuatan boleh tamyiz, tetapi tamyiz tidak terpakai. Maka dalam masalah ni adalah 9 hari merah, 20 hari hitam. Kedua-duanya adalah nifas segala-gala semuanya. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, 10 hari merah, 30 hari hitam, 25 hari merah. 10 hari merah, 30 hari hitam, 25 hari merah. Maka dalam masalah ini adalah 10 hari merah itu adalah istihadah. 30 hari hitam adalah nifas. 25 hari merah adalah istihadah balik. Jadi kalau kita tengok kat sini, kenapa 10 hari merah awal tu adalah istihadah? Kerana boleh tamyiz. Apabila ada darah kuat dan ada darah lemah dalam masalah nifas, darah kuat adalah nifas, darah lemah adalah istihadah. Oleh kerana 10 hari merah ni adalah lemah, yang mana 30 hari hitam ni adalah kuat, dan darah keseluruhan darah melebihi 60 hari 60 malam, iaitu lebih sebanyak-banyak nifas, maka yang kuat adalah nifas, yang lemah adalah istihadah. Yang kuat adalah nifas, yang lemah adalah istihadah. Dalam masalah ni, 10 hari merah yang awal tu, 25 hari merah yang akhir, 10 hari merah yang awal, 25 hari merah yang akhir, kedua-duanya adalah istihadah. 30 hari hitam sahaja adalah nifas. Jadi maknanya kita dapat faham, dalam masalah nifas, boleh datang dulu darah istihadah, baru darah nifas. Boleh datang.
jika keadaan macam ni. Dalam masalah haid juga, boleh datang dulu istiadah baru nifas kan. Kita dah khatam dalam bab tu. Tengok contoh ketiga. 14 hari merah, 14 hari merah, 40 hari hitam, 20 hari merah. Maka dalam masalah ni adalah 14 hari merah adalah istihadah, 40 hari hitam adalah nifas, 20 hari merah adalah istihadah balik. Cuma 40 hari hitam tu je adalah nifas. Kerana cukup syarat. Syarat yang pertama, darah yang keluar lebih 60 hari. Keseluruhan darah adalah lebih 60 hari. Syarat yang kedua, ada darah kuat dan ada darah lemah. Syarat yang ketiga, ni syarat ketiga. Syarat yang ketiga tu yang tu, darah yang lemah tadi, yang darah awal tu, darah yang keluar awal tu, yang lemah, tak lebih 15 hari 15 malam. Tu syarat ketiga. Jadi kita dapat faham dekat sini, dapat kita faham kat sini, jika cukup 3 syarat ni, maka darah lemah itu adalah istiadah, darah kuat adalah nifas. Kalau cukup 3 syarat dalam masalah nifas. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, keseluruhan darah mesti lebih 60 hari. Itu syarat basic lah. Mesti lebih 60 hari. Syarat yang kedua, ada darah kuat, ada darah lemah. Syarat yang ketiga, darah lemah yang datang dulu. Kalau jika darah lemah datang dulu, darah lemah yang datang dulu setelah melahirkan tu tak boleh lebih 15 hari 15 malam. Jika lebih, maka hukum lain. Nanti ada dulu. Jika tak lebih, maka darah kuat adalah nifas, darah lemah adalah istihadah. Tiga-tiga contoh ni. Boleh faham kot? Walaupun macam ni, gayanya, tetapi adakah boleh mandi? Adakah boleh mandi pada hari yang kalau dalam masalah yang pertama tu kan, masalah kedua tu 10 hari merah istiadah, 30 hari hitam nifas, 25 hari merah istiadah balik. Soalannya kat sini, adakah 10 hari merah tu yang awal tu wajib mandi? Mari kita tulis sikit lah. Yang contoh yang kedua tu. Tengok contoh yang kedua. Tengok whiteboard saya ni. Okey, tengok whiteboard ni. Tengok sebelah lah kot. Sekejap. Okey. Cuba tengok kat sebelah. Baik. Kalau kita tengok 10 hari merah, 30 hari hitam, 25 hari merah. Kalau kita tengok 10 hari merah, okey. 10 hari merah. Merah. Dia adalah istihadah. Tengok, dia adalah istihadah kat sini.
istihadah. 30 hari hitam, maknanya 40 hari lah kan. Sampai hari ke-40 lah. Dia adalah nifas. Okay. Kemudian sambung lagi tu biar dulu nanti. Oh, tak cukup eh. Sekejap. Sepuluh hari istihadah, 10 hari merah, dia adalah istihadah. 30 hari hitam, dia adalah nifas. Mungkin akan sambung nanti, tu biar dulu. Jadi, bila kita faham istihadah adalah yang merah ni adalah istihadah, adakah wajib mandi pada hari yang pertama sebab istihadah? Jawapannya tidak. Bukan mandi. Walaupun dia istihadah, tak boleh mandi. Kenapa? Kerana wajib tunggu sehingga hari ke-60 dulu. Setelah hari yang ke-60, baru buat kiraan. Kan darah ni kan, 10 hari merah, 30 hari hitam, 25 hari merah kan. Kemudian keluar balik, 25 hari. Sampai hari ke-65 lah. Merah balik. Dia adalah istihadah balik. Maka kena tunggu pada hari yang ke-60. Darah ni berterusan sampai 65 sebab 25 hari tu. Tunggu pada hari yang ke-60, mandi. Maksud 60 tu sempurna 60. Kita ambil 61 lah. Sempurna 61 lah. Maknanya sempurna 60, sempurna 1440 jam, masuk hari yang ke-61, baru mandi kat sini. Bila mandi sini, baru kiraan dibuat, baru dapat tahu rupa-rupanya, 10 hari pertama adalah istihadah. Baru dapat tahu. Bukannya mandi siap-siap hari pertama ni mandi kat sini. Sini mandi. Bukan. Maknanya, keputusan hari pertama sampai hari ke-10 adalah istihadah, dapat tahu pada hari ke-61. Dapat tahu bila setelah melebihi 1440 jam, setelah melebihi 60 hari 60 malam. Baru dapat tahu. Maka pada waktu tu, barulah mandi. Maka macam mana bila istihadah ni? Benda dah lepas kan? Maka di sini yang wajib qada sembahyang. Kan tak sembahyang kan? Wajib qada sembahyang situ. Qada solat. Okey. Istihadah yang hari yang ke-40 sampai hari ke-65 pun istihadah juga. Kan? Istihadah juga. Maka hari yang ke-61 ni solat dah lah kat sini. Maka hari yang ke-40 sampai hari yang ke-60, sebab 16 tu dah solat sampai hari ke-60. 40 sampai hari yang ke-60, ada 20 hari kat situ, wajib qada juga. Qada solat. Sebab dia tak solat kan. Pada 40 sampai 60 ada 20 hari kat situ. Maka dia wajib qada keseluruhannya adalah 30 hari. Qada 30 hari. Kena qada solat 30 hari. Iaitu hari yang 10 hari pertama istihadah dan hari 40 sampai hari ke-60 yang dia tak solat tadi. Macam tu juga masalah yang kedua. 14 hari merah. 14 hari merah. Dia adalah istihadah. 15 40 hari hitam sampai berapa? Sampai 54. Sampai 54. 15 sampai 54. 40 tu. 40 hari. Termasuk hari 15 tu lah. Termasuk hari 15 sampai hari 54. Itu adalah 40 hari. Dia adalah nifas. Sebab darah hitam. Darah kuat adalah
Macam tadi juga. Darah hitam, darah kuat. Nifas kan? Macam ni darah hitam adalah nifas. Dia adalah nifas sebab darah kuat. Kemudian sekejap. Okey. Kemudian 20 hari. 20 hari merah balik. Istiadah Istiadah. Merah balik. Darah merah balik. Adalah istiadah lah kan? Tengoklah cara table yang saya buat tu. 20 hari. 54 sampai 73. Hari ke-73. Sebenarnya tak kisahlah berapa sebab dia lebih 60 lah. Maka sama juga 60 dan berterusan sampai 73. Keseluruhannya adalah istihadah 54 sampai 73 ni. Istihadah. Istihadah semua. Merah semua ni lah. Darah merah. Okey. Cuma saya buat 60-61 kat sini. Kemudian, jadi adakah mandi pada hari pertama? Adakah mandi pada hari pertama sebab dia istiadah? Mandi di sini. Tidak. Tak boleh mandi kat sini kerana dia kena mandi pada hari yang ke-61. Mandi setelah berlalu sebanyak-banyak nifas. Mandi hari ke-61, solat. Dan dia kena qada yang isyaddah lah. Dia kena qada. Iaitu yang dia kena qada sebenarnya sama je kaedah dengan haid. Kalau faham haid, kalau khatam bab haid, babnya selesai sebenarnya. Faham dah. Qada dia yang dia kena qada 14 hari yang ditinggal semayang mula-mula tu sebab isyaddah kan. Kena qada. Awal-awal tu tinggal dulu. Dan 54 sampai 60 kat situ berapa hari? 7 hari. Qada lagi tambah 7 hari. Sebab 54 tambah 7 jadi 60. Hari ke-61 dia dah mandi semayang, jadi tak ada masalah lah. Tak ada isu lah bab 61 sampai 73 isyaddah tu. Maka yang dia kena qada adalah 21 hari. Yang dia kena qada solat. Kaedahnya sama saja macam haid. Keadaan nifas ni sama je. Okey. Ni senang ni, selesai. Tengok pula. Namun, sambung lagi. Namun, sekiranya darah lemah yang keluar sebelum darah kuat, darah lemah yang keluar sebelum darah kuat melebihi 15 hari 15 malam, maka ianya dihukumkan sebagai nifas kerana darurat. Manakala darah lemah selepas darah kuat dihukum istihadah. Mari kita tengok. Sebelum kita masuk bab ni, sekejap mari kita tengok syarat tadi itulah dalam masalah tadi. Dalam kedua-dua masalah tadi, masalah yang pertama, masalah yang kedua, cukup syarat. Apakah syarat? Syarat dia. Syarat yang pertama, cukup syarat. Syarat yang pertama, keseluruhan darah tadi lepas melahirkan adalah lebih 60 hari. Lebih 60 hari, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, yang kes tadi ni, tak masuk lagi yang nombor 2, nombor 1 tu. Yang kedua, boleh tamyiz. Boleh tamyiz. Syarat yang ketiga, syarat yang ketiga yang nak bincang sebenarnya ni. Darah yang mula-mula tu, darah lemah yang datang awal. Yang datang awal, bukan yang datang lepas darah lemah, darah kuat, darah lemah balik. Bukan darah lemah balik tu tak. Datang darah lemah yang pertama. Darah awal tu, darah lemah yang awal
Kurang daripada 15 hari. Tak lebih lah. Tidak lebih. Tidak lebih 15 hari. Tak lebih. Tu syarat. Tak lebih 15 hari. 3 syarat ni. Cukup 3 syarat ni, maka darah kuat adalah nifas, darah lemah adalah istihadah. Okey? Mari kita tengok yang tak cukup syarat. Dia tak cukup syarat yang ni, nombor 3 nanti. Tu nombor 2 tu. Masalah nombor 2 ni tak cukup syarat yang ini. Okey? Baca yang nombor 2. Namun sekiranya darah lemah yang keluar sebelum darah kuat tadi tu melebihi 15 hari, syarat ketiga tak terpenuh, tak dipenuhi, maka ianya dihukumkan sebagai nifas juga kerana darurat. Apa maksud darurat ni? Manakala darah lemah selepas darah kuat dihukum istihadah. Kekal lah, maksud kekal. Baik. Tengok contoh. Contoh bawah. 15 hari merah. Bila maksud 15 hari ni, lebihlah 15 hari. Bila maksud lebih 15 hari merah ni, lebih 15 hari lah kan. 40 hari hitam, 10 hari merah. Kalau kita tengok kaedah yang mula-mula tadi, maknanya nifas adalah 40 hari hitam lah. Tapi jangan lupa, syarat yang ketiga telah dilanggar, iaitu darah mula-mula tu mesti jangan lebih 15 hari. Jika lebih 15 hari, maka tak terpakailah kaedah tadi. Habis tu kaedah dia lain sikit. Tapi kalau darah nifas yang awal-awal tu 15 saya tulis kan. Kalau katalah 14, 13, 12, maka kes tadilah. Darah merah yang pertama tu adalah nifas. Darah hitam darah merah yang pertama adalah istihadah. Darah hitam tu adalah nifas. Darah merah balik yang lemah balik tu adalah istihadah. Itu kes tadi. Yang ini dia langgar. Langgar. 15 hari merah, bila sebut 15 maknanya lebih 360 jam lah. Nifas juga. Sedangkan dalam kes tadi, darah yang mula-mula tu istihadah. Darah lemah yang mula-mula istihadah. Dalam kes ni, darah lemah yang mula-mula tu nifas juga. Kerana darah yang mula-mula tadi, yang lemah tadi lebih 15 hari. Kenapa? Kerana darurat. Jadi kita bahas. 40 hari hitam ni adalah nifas juga. 10 hari merah adalah istihadah. Kekal macam kaedah asal. Mari kita tengok. 15 hari 15 hari 15 hari. Bila saya sebut 15 hari maknanya lebihlah 360 jam kan. 360 jam 361 jam ke. Itu maksud 15 hari tu. Awal tu 15 hari. Darah merah. Okey. 40 hari maknanya 55. 40 hari tu. Darah hitam. Darah merah ni adalah nifas juga. Nifas juga. Darah hitam juga adalah nifas. 55 sehingga 10 hari. 60, saya ambil dalam satu, 64. 55 sampai 64 adalah 10 hari. Darah merah. Darah merah. Okey, istihadah. Dikekal istihadah. Kekal istihadah. Macam kekal tu maksud macam kaedah asal. Kan darah yang lepas darah kuat tu adalah istihadah. Kekal. Tapi yang awal-awal ni beza. Dalam kes tadi, saya bagi contoh yang ni, kita buat contoh kecil-kecil sini. 1 sampai 14. Merah. 15 sampai 55. Ambil contoh lah kot kan. Sampai 55 hitam. Kemudian 55 sehingga 64. Macam sana juga lah. Okay. Adalah merah balik. Merah balik. Jadi 55 sampai 64
Ni okey, kekal. Ni contoh lain. Samalah juga istiadah juga kat sini. Sama istiadah. Cuma 55 sampai 64. 55 sampai 64. Merah. Dia adalah istiadah. Sama, kekal. Tapi yang awal tu beza. Yang awal, hari pertama sampai hari ke-15 dengan maksud lebih. Maksudnya lebih. Yang ni lebih 360 jam. Lebih 15 hari 15 malam. Tu yang merah asal. Maka dia adalah nifas. Dalam kes yang kedua, kes yang saya beri contoh ni, 14 hari ni, merah dia tidak lebih. Merah ni tak lebih 360 jam, tak lebih. Maka dia adalah istihadah. Istihadah. Tu je beza dia. Yang awal-awal ni, istihadah. Jadi nifas hanya hitam saja. Sedangkan dalam masalah yang pertama ni, 55 hari lah. Hari pertama sampai hari ke-55. 55 hari nifas. Dalam kes yang ni, kedua ni, nifasnya cuma hari ke-15 sampai hari ke-55 sahaja. Hari pertama sampai hari ke-14 adalah istiadah. Maka dia kena qada lah. Yang istiadah ni kena qada ni. Kena qada. 14 hari tu sembahyang. Masalah yang pertama yang saya tulis ni, oleh kerana 55 hari adalah nifas, maka yang merah yang dia tak sembahyang yang awal-awal ni tak perlu qada apa-apa. Jadi bezanya qada aja. Bezanya qada aja. Okey? Maka jika cukup syarat tamyiz, maka dia adalah, yang kuat adalah nifas, yang lemah adalah istihadah. Okey. Tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 25 hari kuning, 30 hari hitam, 15 hari merah. Ni saja ambil contoh banyak sikit lagi lah. Tadi 15 hari ke cukup-cukup, ni lebih sikit. Maka 25 hari kuning tu adalah nifas. 30 hari hitam tu nifas juga. Nifas juga. 15 hari merah tu adalah istiadah. Itu kekal lah. Darah yang keluar ujung tu, yang darah lemah yang ujung kekal. Kekal. Cuma yang ini agak menarik sikit untuk dibincangkan. Mari kita bincang. Sebab dia ada darah kuat, dia ada darah sederhana, darah lemah, sangat lemah, darah sederhana dengan darah kuat. 25 hari kuning. ...25 hari kuning. 30 hari hitam. Kemudian 15 hari, biasalah. Bila saya tulis 60, 61, kemudian saya sambung balik 15 hari merah. 70 lah maknanya. Ataupun 69. Bila saya tulis 60, 61 ni, menandakan mandi di sini. Kan? Mandi di sini. Kan? Betul saya tulisnya ni. Okey? Merah. Okay. Dia adalah istiadah. Maknanya kaedah tu kekal. Setelah darah hitam, kemudian keluar darah lemah, melepasi 60. Dia adalah istiadah. Maknanya kaedah tu memang kekal daripada masalah pertama, masalah kedua sama je. Cuma yang awal ni, kuning pula keluar. Kuning ni sangat lemah berbanding dengan merah. Jadi hitam ni confirm dah nifas. Mestilah nifas. Hitam ni confirm nifas.
Kuning ni macam mana? Nifas juga. Nifas juga. Kerana apa? Kenapa kuning tak jadi istihadah? Tak boleh. Sebab darah awal melebihi 15 hari 15 malam. Maka bila darah awal tu melebihi 15 hari 15 malam, sedangkan boleh tamyiz, iaitu ada darah kuat selepas pada itu, maka darah lemah tu, walaupun sangat lemah kuning sekalipun, dia adalah nifas juga. Jadi dia agak pelik di sini. Darah merah pula jadi istihadah, darah kuning pula jadi nifas. Dari sudut tamyiz, bukan sepatutlah, dari sudut tamyiz, darah kuat lah. Paling-paling pun darah kuat dengan darah merah jadi nifas. Darah kuning tu jadi istihadah. Sebab dia kan dari sudut kekuatan tu. Tapi tidak. Darah kuning ni nifas juga. Sebab darah yang awal lebih 15 hari. Tapi kalau darah kuning ni kurang 15 hari, kurang 360 jam, kemudian keluar darah kuat, darah hitam contohnya, maka darah kuning tu istihadah. Betul. Sebab lebih tu. Syarat yang saya sebut tadi yang ketiga. Mana syarat tadi? Ni. Syarat yang ketiga. Darah lemah awal tidak lebih 15 hari. Barulah ianya istihadah. Jika ianya lebih, dia kekal nifas. Jadi maka nifasnya dalam masalah ni 55 hari. 55 hari. Kalau kita nak kira penuh 55 hari. Dia boleh kalau secara detailnya 55, kat sini 56 kira kan detailnya. Tapi kita kira secara kaedahnya gitulah. Kaedahnya gitu. Yang sebab kita nak fokus dekat awal-awal tu. Darah awal tu yang kita nak fokus. Kalau kita 55, 56, 55 ni berhenti pukul berapa? Ataupun hari ke-56 ni berhenti pukul berapa? Hari ke-69 ni berhenti pukul berapa? Adakah mungkin sampai hari ke-70? Itu detailsnya. Itu tunggu jadi masalah ni lah. Jadi secara konsepnya gini. Kaedahnya gitu. Nak kira lagi yang kuning ni keluar pukul berapa, hari ke-25 ni pukul berapa, kuning yang hari terakhir, hari ke-26 hitam ni pukul berapa. Itu detailsnya. Ni secara konsep, dah faham konsep tu, baru bila berlaku apa-apa, baru kita tengok detailnya. Jadi nifasnya adalah 55 hari. 55 hari nifasnya. 55 hari. Semua nifas. Maka sama juga macam kes tadi, mandi pada hari ke-61, dapat tahu rupa-rupanya yang kuning awal tu adalah nifas juga, maka tak perlu qada yang kuning, kerana kuning dan hitam adalah nifas. Hari yang ke-55 atau 56 lah, sehingga ke hari ke-69 tu adalah istihadah. Dia tak sembahyang 55 sampai 61 baru dia start mandi dan solat. Maka dia kena qada cuma yang 55, 56 tadi sehingga hari ke-60 yang dia tak sembahyang tadi. Lebih kurang 5 ataupun 6 hari. Dia tak sembahyang kat situ, maka dia kena qada yang itu saja. Jadi kuning tak perlu qada, tak perlu qada. Kalau kuning kurang 15 hari, baru kuning tu wajib qada sembahyang dia. Okey. Selesai. Sesiapa yang masih lagi pening, tak faham tentang tamyiz, tentang warna darah, darah pekat, darah hidup, yang tak lalu lagi pada masalah tamyiz. Sekarang ni kita muka surat 113. Nak masuk 114. Maka dia wajib khatam dulu muka surat 37. Dia kena khatam dulu muka surat 37. 38, 39 dan seterusnya. Baru boleh masuk. Ini dah perbahasan yang agak advance, tinggi. Yang mari-mari, yang terus-terus, kalau ambil buku kitab ni, belek-belek, terus baca muka surat 113, dia takkan faham. Dia takkan faham. Okey. Khatam dulu yang awal ya. Tengok darah kuat datang kembali. 114. Darah kuat datang kembali. 114.
Darah kuat datang kembali. Nifas. Maksudnya dalam masalah nifas lah. Sebab ada dalam masalah, ada ada juga masalah darah kuat datang kembali dalam masalah haid. Ada juga. Tapi tu dalam kurungan tu nifas. Sama kaedahnya seperti mustahadah haid. Apabila darah kuat datang kembali, maksudnya darah kuat datang kembali, kuat, lemah, kuat baliklah. Maka darah kuat yang pertama sahaja dihukum nifas. Perhatikan beberapa contoh di bawah. 20 hari hitam, 20 hari merah, 21 hari hitam. Maka nifasnya adalah 20 hari hitam sahaja. Nifasnya 20 hari hitam yang awal. Kenapa hitam yang kedua 20 hari hitam, 20 hari merah, 21 hari hitam? Kenapa saya letak 21 hari contoh ni? Jika saya letak 20 hari hitam, 20 hitam, 20 merah, 20 hitam, maka dia masih lagi tidak melebihi 60 hari 60 malam. Bila dia tak lebih 60 hari 60 malam, maka semua adalah nifas dan tambis tadi tidak terpakai. Sebab tu saya tulis 20 hari hitam, 20 hari merah, 21 hari hitam. Supaya nak bagi dia lebih sebanyak-banyak nifas. Biar untuk cukup syarat yang pertama tadi. Okay. Jadi, 20 hari hitam sahaja. 20 hari hitam sahaja. Sekejap. Saya tertinggal satu perkara tadi. Undur balik. Saya tertinggal satu perkara. Syarat tambahan tadi, syarat tambahan tambis tadi, kenapa, apakah yang dimaksudkan dengan darurat tadi? Lupa nak bahas tentang apa maksud darurat, tambahan syarat tambis tadi. Syarat yang ketiga adalah ni darah lemah awal tidak lebih 15 hari. Maka jika darah awal tu tak lebih 15 hari, maka darah lemah yang tak lebih itu adalah istiadah. Darah kuat adalah nifas. Kalau lebih 15 hari, darah lemah yang awal tadi, maka darah lemah yang awal itu nifas juga. Kan sebab tadi kan? Nifas juga. Sebab dia lebih 15 hari. Kerana darurat. Apa maksud kerana darurat? Apa maksud kerana darurat tu? Maksudnya, dalam kes tadi, jika kita katakan, ambil contoh ni lah. Jika kita katakan yang awal ni adalah istihadah. Katakanlah. Kita katakan yang kuning ni istihadah. Istihadah. Hari pertama sampai hari ke-25. Istihadah. Katakanlah. Maka 26 sampai 55 nifas. Sebab dia kuat, hitam, nifas. Maka dia melanggar satu kaedah besar yang kita pernah bahas sebelum ni. Iaitu, jika dalam waktu nifas 60 hari tu, ada suci. Ataupun ada istihadah. Istihadah hukum suci. Lebih 15 hari, maka yang datang balik itu adalah haid. Contohnya, lebih 15 hari, lepas dia melahirkan tak keluar darah, 16 hari tak keluar darah setelah melahirkan. Kemudian, hari ke-17 keluar darah, baru keluar. Maka yang keluar balik itu haid. Kita dah bahas sebelum ni. Ataupun, awal-awal keluar darah nifas 10 hari. Kemudian darah nifas berhenti. Berhenti sehingga 20 hari berhenti. Tapi masih lagi dalam sebanyak-banyak nifas 60 hari. Berhenti 20 hari. Keluar balik. Yang keluar balik itu adalah haid. Jadi, jika ada suci di antara 60 hari, dalam mana-mana 60 hari nifas, dalam tempoh nifas, 60 hari, dalam tempoh sebanyak-banyak nifas, ada suci lebih 15 hari, maka yang keluar balik itu adalah haid. Okay. Jadi kalau dalam masalah ni, jika ianya istihadah, maka yang keluar balik ni
hitam ni, terpaksa kata haid lah. Sedangkan tak boleh nak kata dia haid. Sebab apa? Istihadah dihukum suci. Sebab apa tak boleh kata haid? Sebab hitam dan darah tu bersambung, dia adalah nifas. Dah boleh tamyiz. Bila ada darah lemah, ada darah kuat, maka darah kuat adalah nifas. Kerana boleh tamyiz. Tapi nak tamyiz tapi macam mana nak kata darah nifas adalah hitam? Sedangkan telah suci atau telah istihadah suci samalah. 25 hari. Dah langgar syarat besar, syarat asal. Maka sebab itulah darurat. Darurat ni maksud terpaksa dah. Darah kuning ni terpaksa dikatakan nifas. Macam itulah darurat. Terkepit dah. Terpaksa dikatakan nifas. Jika tidak, rosak kaedah asal. Kaedah yang asal iaitu, jika dalam 60 hari ada suci lebih 15 hari, maka yang keluar balik itu adalah haid. Rosaklah kaedah asal. Maka kuning yang keluar tu, yang lebih 15 hari tu, dia adalah nifas juga kerana darurat, kerana terpaksa. Tapi dalam kes tak sampai 15 hari, darah merah, darah lemah tak sampai 15 hari, 14 hari aja. Kenapa boleh kata istihadah? Yang ni istihadah dulu. Sebab masih lagi tak lebih 15 hari, maka jika suci ataupun istihadah dihukum suci tak lebih 15 hari, maka yang keluar tu adalah nifas juga, kerana dia masih lagi dalam sebanyak-banyak nifas. Contohnya, keluar darah, kering, tak ada darah, 13 hari setelah melahirkan. Hari ke-14 baru keluar darah. Maka yang keluar balik tu adalah darah nifas. Darah nifas juga. Sebab yang suci tadi, yang ketika melahirkan tak ada darah tu, tak lebih lagi 15 hari. Maka tak ada masalah, itu dia adalah nifas. Macam tu juga, jika keluar darah nifas dulu 10 hari, kemudian suci, tak ada darah 14 hari. 10 hari ada darah, 14 hari tak ada darah. Kemudian keluar balik. Oleh kerana dia masih lagi dalam sebanyak-banyak nifas, maka masa yang keluar balik itu adalah nifas. Yang 14 hari itu dihukum nifas. Sebab tak lebih 15 hari. Tu kaedah dia. Jadi kalau macam mana kalau lebih 15 hari dalam tempoh nifas, yang keluar balik itu adalah haid. Sama ada suci ataupun istihadah, sebab istihadah hukum suci. Jadi kalau pada awal-awal tadi, 25 hari ini kuning ke merah ke, itu darah lemah. Kalau nak kata dia istihadah ataupun dihukum suci, maka hitam ni adalah haid. Macam mana hitam ni nak kata haid, sedangkan dia adalah nifas? Dari sudut boleh tamyiz. Jadi dia belaga kaedah tu. Maka bila belaga kaedah asal menang. Kaedah asal iaitu, jika ada dalam 15 hari suci atau istihadah, darah yang keluar selepas pada itu, selagi dia masih lagi dalam sebanyak-banyak nifas, darah yang keluar selepas itu adalah lebih 15 hari adalah haid. Tak sampai 15 hari dia adalah nifas sambungan, kerana masih lagi dalam sebanyak-banyak nifas. Itu kaedah besar. Tiba-tiba nak kata 25 hari kuning ni adalah istihadah. Lepas tu nifas nak kata, nifas hari ke-26 sampai hari yang ke-55, hitam yang kuat tu, darah yang kuat tu, nak kata dia adalah nifas, melanggar syarat. Nak kata haid tak boleh juga, sebab darah tu bersambung masih lagi dalam sebanyak-banyak nifas. Itu maksud darurat. Okey, baru habis. Maka masuk pula darah kuat datang kembali. Jadi kalau darah kuat datang kembali, 20 hari hitam, 20 hari merah, 21 hari hitam. Lebihlah 60 hari 60 malam tu. Maka yang nifasnya hanya 20 hari pertama. Sebenarnya ini masalah sama dengan masalah haid kaedah ni. 8 hari 7 hari. 7 hari hitam. Bukan. 8 hari hitam, masalah haid ni. 8 hari hitam yang kita dah bahas sebelum ni. 8 hari hitam, 8 hari merah, 8 hari hitam balik. Okey, maka 8 hari hitam yang pertama, 8 hitam, 8 merah, 8 hitam. 8 hitam yang pertama adalah haid, dalam masalah haid. Kena khatam dalam masalah tu baru boleh masuk masalah nifas ni. Hitam yang kedua, hitam yang datang balik tu adalah istihadah. Darah lemah pun adalah istihadah.
haid dia hanya hitam yang pertama. Macam tu juga 777. 777 ni kita dah bahas sebelum ni dalam masalah haid. 7 hitam, 7 merah, 7 hitam balik. Maka hitam yang pertama, 7 yang pertama sahaja adalah haid, 7 merah adalah istihadah, hitam datang balik 7 hari tu pun adalah istihadah juga. Okey. Kaedah yang sama masuk ke sini. Itu aja. Iaitu bezanya sebanyak-banyak aja. Sebanyak-banyak nifas. Jadi 20 hari hitam, 20 hari merah, 21 hari hitam, maka nifas hanya 20 hari hitam yang pertama sahaja. 20 hari merah adalah istihadah, 21 hari hitam adalah istihadah juga. Walaupun kita kira macam ni, sama macam kaedah tadi, iaitu dia wajib mandi pada hari 61. Hari ke-61 baru wajib mandi. Dan baru dia tahu kiraan, baru dia buat kiraan, rupanya dia boleh tamyiz dan nifasnya cuma 20 hari yang pertama. 20 hari hitam kerana boleh tamyiz. 20 hari hitam yang pertama. Oleh kerana 20 hari hitam yang pertama adalah nifas, yang dia dapat tahu pada hari yang ke-61 setelah dia mandi untuk dia sembahyang, maka dia wajib qada 40 hari yang dia tinggalkan, iaitu 20 hari merah dan 20 hari hitam. Yang kemudian tu dia tinggal sembahyang. Dia kena qada 40 hari sembahyang. Jangan tiba-tiba pula pergi mandi hari ke-21 pula. Sebab 20 hari hitam, hari ke-21 tu merah. Hari 21 dah mula merah untuk 20 hari. Dia pergi mandi kat situ sebab istihadah. Tu salah faham tu. Mandi tetap hari ke-61. Cuma dia kena qada nanti. Terdapat perbezaan pendapat ulama di sini. Sama dalam masalah haid. Terdapat perbezaan pendapat ulama di sini bahawa jika terselang dua darah kuat, yang kata darah lemah kuat datang balik tu, dengan darah sederhana atau lemah, maka darah kuat dan darah lemah atau darah sederhana tadi adalah nifas. Jika tidak melebihi 60 hari 60 malam, dan darah kuat yang kedua adalah istihadah. Sama macam masalah haid. Kalau faham masalah haid hari tu, boleh tengok muka surat apa darah kuat datang kembali tu. Tu muka surat 73 tu. Muka surat 73 dalam masalah haid ni sama je. Bezanya tukar angka je. Masalah haid sebanyak-banyak 15, masalah nifas sebanyak-banyak 60. Tu je tukar angka tu. Dari sudut kaedah sama je. Muka surat 73 darah kuat, darah haid kuat datang kembali balik. Sama je. Kalau kita tengok, dan ada khilaf, terdapat perbezaan pendapat ulama juga dalam masalah haid juga. Sama juga. Sama. Okey. Pendapat kedua pula. Yang tadi pendapat Imam Tabat, ni pendapat yang kedua. 20 hari hitam. 20 hari hitam sekejap. Kena tengok. Okey. 20 hari hitam. 20 hari hitam, 20 hari merah, 21 hari hitam. Macam kes tadi. Tengok. Dua 20 hari hitam. Ni pendapat yang kedua. Kita ambil, kita tulislah pendapat yang pertama dulu. 20 hari merah. 21 hari hitam. Samalah, saya akan tulis 60 61. Kat sini hitam balik. Okay. Kalau pendapat mu'tamad, hitam ni adalah nifas 20 hari. Merah adalah istihadah. Hitam ni pun ada 40 hari hitam datang balik tu, 21 hari hitam yang datang balik tu adalah istihadah juga. Sama juga. Ini pendapat mu'tamad. Pendapat yang kedua, darah merah adalah nifas. Sebab apa? 20 hitam, 20 merah, 21 hari hitam.
Maka jika, tengok ni. Ni pendapat yang kedua. Jika hitam yang datang awal campur dengan merah yang sederhana dan selepas tu datang darah kuat balik, tak lebih 60 hari 60 malam. Hitam tambah merah. Tak lebih 60 hari. Tak melanggar sebanyak-banyak nifas. Maka semua adalah nifas. Maka nifas dalam masalah ni 40 hari. Pada pendapat yang kedua. 40 hari. 41 sampai 61 tu, itu adalah isyadhah kekal lah. Kekal. Ini pendapat yang kedua. Sebenarnya sama macam haid. Sama je. Tapi kalau darah kuat dan darah sederhana tadi, darah lemah tadi, atau darah sederhana, kemudian dah keluar darah kuat balik, yang mana darah kuat dan darah sederhana bila campur lebih 60 hari 60 malam. Takkan nak kata dua-dua nifas sebab sebanyak-banyak nifas 60 hari. Maka telah melanggar sebanyak-banyak nifas. Maka kembali kepada hukum asal, darah nifas adalah yang kuat saja, yang kuat awal saja. Contoh yang kedua, tengok contoh yang kedua, saya bagi contoh kedua. 30 hari hitam, 31 hari merah, 5 hari hitam balik. Okey. Tengok. Macam mana kita nak gabungkan? Boleh ke tidak? Hari pertama sampai hari ke-30 hitam. 31 sampai 61. 31 hari kan tu? Merah. Kemudian 61 terus sampai 5 hari. Kita letaklah 65. Okey. Adalah hitam balik. Maka yang datang hitam balik tu isyadhah memang dah tahu dah. Isyadhah. Soalannya, hitam yang awal ni pasti boleh tambis kan kuat. Merah ni kan boleh gabung. Maka nak gabung jadi 61 sebab hitam 30, merah 31. Jadi keseluruhannya nifas 61 hari. Masalahnya bila digabungkan nifas 61 hari telah melanggar hukum nifas asal iaitu sebanyak-banyak 60. Maka kembali kepada hukum asal iaitu merah ni istiadah. Hukum asal kan merah istiadah. Nifas cuma 30 hari saja. Tak boleh gabung ah. Tak boleh gabung. Okey. Yang hitam adalah istiadah. Jap. Yang hitam balik. Oh lah 5 hari hitam tu ya. Yang 5 hari datang hitam balik, dia bukan haid. Tak boleh jadi haid kat sini. Tak boleh jadi haid. Hitam ni. Tak boleh. Walaupun merah ni isyadhah lebih sebanyak-banyak lebih sekurang-kurang suci. Maksudnya lebih 15 hari dah. 31 sampai 61, 31 hari. Lebih tu. Maka yang datang tu haid baru lah. Tak boleh jadi. Dia isyadhah juga. Macam mana nak selesaikan dia yang dalam penyelesaian panjang itu masuk dalam masalah tak ada. Tak ada. Dia tak ada masuk masalah dah. Dia memang hitam balik itu tak boleh jadi haid. Dia adalah isyadhah. Walaupun panjang mana sekalipun. Hitam ni tak kira. Yang 5 hari tu tak boleh jadi haid. Walaupun seolah-olah macam cukup syarat. Iaitu merah ni dah lebih 15 hari. Merah isyadhah tu dah lebih 15 hari. Tapi tak boleh kata ianya haid. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya jawapannya ada pada perenggan kat bawah. Mari kita tengok. Seperti yang telah diterangkan sebelum ini, disyaratkan darah yang telah melebihi 60 hari 60 malam. Syarat darah yang keluar kan berterusan keluar. Macam ni. Syarat jika darah yang keluar kemudian berhenti. Tak ada suci. Dan keluar balik. Dalam masih lagi 60 hari 60 malam.
Yang keluar balik tu nak kata haid dia mesti suci 15 hari. Nak kata haid dia kena suci 15 hari. Kan? Sebab dia masih lagi dalam 60 hari 60 malam. Jika 15 hari suci dalam 60 hari 60 malam, yang keluar balik tu adalah haid. Tapi kalau yang keluar balik tu ataupun nak menentukan haid di luar 60 hari 60 malam, lebih dah sebanyak-banyak nifas, nak menentukan darah yang keluar setelah 60 hari 60 malam, luar, hari ke-61 ke atas, dia adalah haid, dia ada syarat besar. Syarat besar dia adalah, ni, berhenti walaupun seketika, walaupun satu lahzah. Malah jika satu lahzah, satu saat sekalipun. Untuk menghukum darah yang kembali adalah haid. Adalah haid. Barulah boleh hukum darah yang kembali adalah haid. Selagi dia bersambung, dia adalah istihadah lama mana sekalipun. Lama mana sekalipun. Dia kena berhenti. Sebagai contoh, kita ambil contoh, beberapa contoh. Yang pertama, ini lepas melahirkan sampai 10, ni ulang-ulangan je ni. Nifas, darah keluar nifas. Yang ni tak ada tambis, satu color lah untuk mudah kira dulu. 11 sampai 20. Tak boleh, 30. 30 lah kita letak. Suci. Maka keluar balik hari ke-31, keluar balik darah, dia adalah haid. Suci sampai 30, hari ke-31, keluar darah balik, dia adalah haid. Sebab 11 sampai 30 lebih 15 hari. Ada 15 hari kat sini. Lebih. Itu jika dalam 60 kan, ni saja ulang balik. Tapi kalau suci, kalau luar, maknanya 1 sampai kita ambil 58. Nifas. 59 suci. Sampai 61 suci. 62 keluar darah balik, dia adalah haid. Sebab suci dia tu, suci yang ada di luar 60. Ni 61 kan suci, tak ada. Di luar 60 dia suci. Syarat terhenti seketika. Yang wajib henti seketika tu jika darah yang keluar balik di luar 60. Di luar 60 untuk mengatakan yang keluar balik tu haid. Selagi dia tak berhenti seketika, dia adalah nifas, dia adalah istihadah panjang lama mana sekalipun. Lama mana sekalipun. Contoh. 1 sampai 30 nifas. 31 sampai 55 suci. Kita ambil suci lah. Dengan suci ni kita boleh faham istihadah tadi. 56 sampai, betul, 56 sampai 1000 hari. Ambil kau 1000 hari terus. Istihadah. Sebab apa semua istihadah? Walaupun 1000 hari. Berapa tahun tu? Saja contoh lah. Dia adalah istihadah. Sebab untuk yang keluar balik tu, sekejap. Bukan suci. Bukan suci kat sini. Bukan. Hitam, betul. Dia kena hitam. Merah, betul. Hitam. Ulang balik. Hitam adalah nifas. Merah adalah istilah kita panggil suci ataupun istihadah. Kemudian darah hitam keluar balik ataupun darah merah keluar balik. Tak kisahlah ni hitam ke merah ke, keluar balik. Merah berterusan ke sehingga 1000 hari. Maka semua adalah istihadah. Kerana apa istihadah? Kerana penyelesaiannya adalah ikut tamyiz. Tu besar tu, faham? Tamyiz, penyelesaiannya adalah tamyiz, iaitu darah hitam adalah kuat dan ia adalah nifas. Bila tamyiz, bila kaedah nifas tu menyelesaikan dengan cara tamyiz,
kemudian darah tu berurusan lebih hari ke-60. Untuk nak kata darah yang lebih 60 tu adalah haid, hendaklah dia berhenti. Tu. Kaedah tu kena tulis tu. Saya pun sepatutnya kena tulis cetakan yang seterusnya ni. Untuk mengatakan darah yang keluar balik, untuk mengatakan darah yang keluar balik adalah haid, darah yang keluar luar 60. Untuk mengatakan darah yang keluar hari ke-61 ke atas adalah haid, nak kata gitu, jika penyelesaiannya bab nifas adalah tamyiz, maka disyaratkan untuk putus walaupun sedetik di luar 61, di luar 60 tu. Di luar 60 tu. Tapi kalau penyelesaiannya yang saya tersilap tadi tu, penyelesaiannya adalah adat, ya kita tak masuk lagi sebab tu saya tersilap tadi. Adat ataupun macam kes tadi lah. 30 yang ini suci. Suci. 31 sampai 55 suci. Kemudian keluar darah balik, dia isyadhah, darah hitam keluar balik ke apa, isyadhah sehingga 1000 hari yang cakap tadi. Okay? Dalam masalah ni bukan pakai tamyiz penyelesaiannya, sebab darah nifas dia adalah hitam kerana 30 hari lepas tu berhenti. Bukan tamyiz. Penyelesaiannya bukan tamyiz. Maka penyelesaiannya hari yang ke-56 ni, datang darah balik sehingga hari ke-1000 ni, dia mengikut ada haid dan adat suci. Tu nanti. Dia bukan kata 1000 hari ni adalah isyadhah semuanya. Tidak. Kenapa pula? Tapi lebih kurang macam tadi aja. Tadi lain. Tadi kat sini merah. Merah 31 sampai 55 merah. Bila merah, maka hitam adalah nifas. Dan kaedah tu kaedah tamyiz. Dan merah tadi bersambung terus merah sampai hari ke-1000 ataupun dia keluar hitam balik sampai hari ke-1000. Masih lagi selagi tak putus darah walaupun 1000 hari, masih lagi dalam kaedah tamyiz, iaitu yang kuat yang pertama adalah nifas, bakinya adalah isyadhah. Maka walaupun selagi tak putus, selagi tu dia adalah isyadhah. Tapi kalau suci, tu beza, padahal tak masuk lagi dalam bab tu. Kalau ianya suci di sini, 31 sampai 55 suci, hari ke-56 keluar balik darah hitam ke, keluar balik darah merah ke, berterusan sehingga hari ke-1000 sekalipun, maka dia semua adalah isyadhah. Sebab penyelesaiannya bukan tamyiz. Walaupun dia ada hitam kat sini, penyelesaiannya adalah kaedah biasalah. Ataupun bukan suci. Keluar merah. Merah 31 sampai 55 ni merah dan seterusnya merah sampai hari ke-1000. Yang mana contoh pada muka surat 110. Tapi saya bagi contoh tu bagi 100 hari lah, bukan 1000 hari. 30 hari hitam, 100 hari merah. Maka nifasnya adalah 30 hari hitam dan isyadhah adalah darah merah walaupun 100 hari, 3 bulan lebih. Saya bagi contoh 100 hari. Dan penerangan saya di atas muka surat 110 tu, darah kuat adalah nifas dan darah lemah dihukum isyadhah walaupun panjang masa sekalipun. Kembali balik kepada hukum asal tu lah. Sebab kaedah yang digunakan adalah tamyiz, maka sepanjang mana darah yang keluar, selagi tak berhenti, semua adalah isyadhah. Mudah-mudahan Allah bagi faham kat kita lah. 115. Masuk adat pula. Masuk adat. InsyaAllah akan datang. Adat nifas. Untuk kita faham dalam masalah nifas, mesti khatam dalam masalah haid. Jika tak khatam dalam masalah haid, nifas sangat susah. Dan setiap muka surat perlu dengar penjelasan. Tak boleh main langkah-langkah. Kalau tidak, payah nak faham. Jadi oleh kerana itu, mana yang dah terlepas-terlepas tu, kena patah balik. Tengok. Wallahu a'lam. Tisin tasbih kafarah dan suratullah subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi